Okey, Assalamualaikum semua. Saya nak hari ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ya, sehat. Okey, so hari ni kita nak buat perbincangan sikit lah pasal kedudukan sunnah, penggunaan akal fikiran dan ijma' ni. Boleh ke? boleh. Boleh. Macam cikgu pula. Okey. So, first kali semestinya kita nak tahulah kan tentang maksud sunnah tu, takkanlah tiba-tiba nak bercakap tentang kedudukan sunnah kan. So, Hmm. saya nak tanya Zati lah, nampak muka macam ngatuk je. Boleh Zati terangkan tak maksud sunnah tu? Okey, apa yang saya tahu maksud sunnah ni, kalau golongan fuqaha mentakrifkan sunnah sebagai perkara yang telah pasti yang datang daripada Rasulullah dan ia bukan merupakan sesuatu yang wajib. Kalau para ulama usuliyin seperti Syafi'i yang mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasul serta tiada mempunyai sebarang ketentuan dalam Al-Quran. Kalau dari segi golongan ilmu hadis, istilah as-sunnah ni sebagai apa yang dikesan dari Nabi, sama ada dari perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat kejadian Rasulullah atau akhlak Rasulullah yang berkaitan dengan sejarah baginda, sama ada sebelum kebangkitan ataupun selepas dibangkitkan dijadikan sebagai Rasulullah. Kalau ahli hadis ia melihat sunnah itu sebagai ajaran dan merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Kalau as-sunnah ni di sisi mereka mempunyai pengertian yang luas dan mendalam serta mempunyai pelbagai maksud. Okey, settle dah maksud sunnah. Kalau saya nak tanya Hafizah, dalam peranan sunnah dalam penentuan hukum ni macam mana? Okey, menurut ulama dia ada beberapa peranan as-sunnah ni dalam menentukan hukum. Jadi sebelum ni korang pernah dengar tak peranan dia, pernah baca ke mana-mana dalam website ke? Ada kot sikit-sikit. Tak pernah. Yeah. Okey, kat sini menurut ulama dia ada 3 peranan as-sunnah dalam menentukan hukum, iaitu yang pertama as-sunnah sebagai pengukuh hukum. Okey, as-sunnah diri memperkukuh dan menyokong hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Quran, di mana dalam Al-Quran ni terdapat ayat yang menyuruh umat Islam supaya mendirikan sembahyang 5 waktu serta mengeluarkan zakat. Jadi ayat Al-Quran tersebut disokong oleh hadis sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud Islam dibina di atas 5 asas. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi sesiapa yang mampu. Okey, peranan as-sunnah yang kedua iaitu as-sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Okey, as-sunnah ni sebagai penghurai dan penjelas kepada kandungan Al-Quran. Contohnya Rasulullah SAW telah menerangkan bagaimana cara nak sembahyang, cara-cara zakat, puasa dan lain-lain yang hukumnya datang secara umum tanpa menghuraikan dengan lebih jelas. Okay. Peranan yang ketiga pula as-sunnah sebagai penentu hukum baharu. Okay, as-sunnah ni dia pembawa hukum baharu yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran, di mana hukum tersebut hanya berasaskan as-sunnah. Contohnya hadis yang mengharamkan memakan burung yang berkuku panjang dan juga haiwan buas yang mempunyai taring. Jadi kedua-dua jenis binatang ni telah diharamkan melalui hadis kerana pada zahirnya dia tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Namun apa yang dinyatakan dalam Al-Quran secara asas sahaja, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud diharamkan kepada kamu makan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih kerana selain daripada Allah, binatang yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana
jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang, kecuali sempat kamu sembelih, dan juga binatang yang disembelih atas nama berhala. Jadi, boleh tak Ipah awak terangkan sedikit tentang kedudukan sunnah dalam Al-Quran ni? Terima kasih. Okey, bagi Ipah kan, kedudukan sunnah dalam Al-Quran ni, dalam Al-Quran macam yang kita tahu banyak ayat yang ceritakan kebersamaan lafaz Allah iaitu mewakili, lafaz Allah ni mewakili Al-Quran dan Rasul ni mewakili sunnah Nabi. Antara ayat yang kita ambil ni daripada surah An-Nisa ayat 136 yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu sebelum itu. So dekat sini Allah SWT dah memerintahkan kepada kita untuk beriman dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan juga beriman dengan apa yang dah dibawa oleh Rasulullah sama dari sudut perkataan, perbuatan dan sebagainya. Dekat sini kita dah faham bahawa Al-Quran dengan Sunnah memang tak dapat dipisahkan sama sekali kerana kedua-duanya saling memerlukan. Dan ada juga daripada hadis yang mana maksudnya diriwayatkan daripada Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda yang mana aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, iaitu selama berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Macam yang kita cakap tadi itu, sunnah Rasulullah adalah penjelas ataupun penerang kepada Al-Quran. Dan sunnah ni juga adalah jalan ataupun tingkah laku ataupun cara hidup Rasulullah sama ada dari segi percakapan, perbuatan ataupun Rasulullah. Dan daripada sunnah sendiri juga, orang beriman ni dapat memahami akidah, ibadah yang dah diterangkan dalam Al-Quran dan bidang-bidang lain yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah seperti muamalat, jenayah, akhlak, pentadbiran dan lain-lain. Oleh itu, kita dapat faham bahawa kedudukan Al-Sunnah dan dalam Al-Quran tidak dapat dipersoalkan. So, apa pendapat Z tentang hubungan Al-Quran dan Sunnah? Okey, bagi Z tentang hubungan Al-Quran dan Sunnah ni, kita boleh tengoklah daripada dua ayat Al-Quran ni. Yang first, saya ambil itu surah An-Nisa ayat 136. Dia kata, wahai orang-orang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya itu Muhammad SAW dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan terdahulu sebelum daripada itu. Ayat Al-Quran yang kedua daripada surah Al-A'raf ayat 156. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta kalimah-kalimahnya, iaitu kitab-kitabnya, dan ikutilah dia Rasulullah SAW supaya kamu beroleh hidayah dan petunjuk. Jadi kan, daripada kedua-dua ayat ni dapat kita tengok hubungan Quran dan Sunnah itu tersendiri. Dia macam Allah ni memerintahkan kita untuk beriman dengan kandung di dalam Al-Quran dan juga beriman dengan setiap yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama ada daripada perkataan, perbuatan dan sebagainya. Maknanya kat sini jelaslah macam Ipah cakap tadi, Quran dan Sunnah ni tak boleh nak dipisahkan kerana kedua-duanya saling memerlukan. So ada lagi satu yang Z nak share lah. Z dia baca satu ni, dia macam menarik. Mesti korang tak tahu kan. Kenalkan lalat tu. Lalat tu macam mana? Kenal. Lalat tahu lalat. Okay, mesti korang tak tahu kan. Kalau macam kat sebelah. Okay, kat sebelah sayap lalat tu ada penawar. Yang mana contohnya kalau macam lalat tu masuk dalam air kita, dia macam kita kena rendamkan kesemuanya dan buanglah lalat tu. Sebab salah satunya adalah penawar. Yang ni daripada riwayat Al-Bukhari lah. Satu lagi dalam ilmu sains pun tersendiri, dia membuktikan ada penyakit yang salah satunya daripada sayap lalat dan wujudnya juga penawar di sebelah lagi sayap lalat yang lain. Okey, lepas tu jelaslah kan pasal kedudukan sunnah ni kan? Ya, jelas. Okey, kalau dah jelas, saya nak tanya, boleh tanya Ipah Saya nak tanya Ipah pasal
penggunaan akal fikiran ni? Boleh Ipah jelaskan tak? Okey. Mengenai penggunaan akal fikiran dalam kita nak menentukan hukum ni, banyak ayat Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan bukti Islam sebagai agama yang bertepatan dengan akal. Maksud dekat sini, kewujudan peranan dalil akli sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala telah mendorong hamba-hambanya untuk merenung dan berfikir tentang kejadian yang ada di langit dan bumi. Yang mana kejadian di langit dan bumi ini adalah semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan terhadap kewujudan dan kekuasaan Allah. So dekat sini firman Allah dalam surah An-A'raf ayat 185, maksudnya apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dan memikirkan kemungkinan tentang dekatnya kenyataan mereka. Maka kepada berita manakah lagi sesudah datangnya Al-Quran itu mereka akan beriman. Okay, masuk dekat dalam ini, kita dapat faham bahawa Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berfikir menggunakan akal dan melalui akal juga kita dapat fikir tentang kejadian alam dan juga hikmah penciptaan manusia di muka bumi ini. Okey, Mu tahu tak pasal kedudukan akal menurut Ahli Sunnah wal Jamaah? Ingat tak? Tak. Okey. Sebenarnya, umat Islam ni dah diwajibkan berfikir ataupun bernazar berasaskan kepada dalil syarak yang mana menurut pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, ini telah menyamai dengan pendapat Mu'tazilah dengan mewajibkan nazar untuk mengenal Allah, dan menurut Al-Iji dan Al-Jurjani yang mana perkara ini telah menjadi ijma' dalam kedua-dua mazhab, dan mereka ni tak sepakat, tidak bersepakat dalam sudut kaedah mewajibkan nazar kerana Ahli Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawa manusia diwajibkan nazar berdasarkan kepada syarak. Tapi untuk Mu'tazilah pula, dia kata kewajipan nazar adalah melalui akal. Maka akal yang akan memutuskan bahawa manusia itu wajib berfikir dalam mengenal Allah. Yang kedua, tiada hukum sebelum datangnya wahyu. Maksud kat sini, Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada akal yang mana akal tak boleh mengetahui satu hukum yang berkaitan dengan pahala dan dosa kecuali dengan datangnya wahyu. Pegangan ni dah menunjukkan bahawa akal ni ada tahap tertentu dalam pendalian akidah, dan akal juga tak berperanan dalam perkara-perkara yang melepasi tahap batas tersebut. Jadi kesimpulan dekat sini, dalil akal adalah salah satu dari sumber pendalian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah selain daripada Al-Quran dan hadis. Kelebihan akal juga didapati bertepatan dengan Al-Quran dan hadis yang turut memperakui peranan akal kepada manusia sebagai panduan dalam kehidupan kita. Tapi kita kena faham bahawa akal ni ada had tertentu dalam nak memperkatakan sesuatu, terutamanya yang berkaitan dengan hakikat zat Allah dan perkara-perkara hukum fiqh. Okey. Zati, apakah yang dimaksudkan dengan ijma'? Ya. Boleh terangkan tak? Ijma'. Okey, boleh. Tadi kan kita dah cakap pasal sunnah. Okey, sekarang kita masuk pasal ijma'. Kalau ijma', maksud ijma' ni ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah pada suatu masa atau sesuatu hukum syarak. Kalau pada zaman sahabat Nabi dulu, Abu Bakar dan Umar, di dalam menjalankan ijma', dia terkesan bahawa ijma' ketika itu adalah hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh mereka dan yang dipandang dapat mewakili rakyat atas dasar perintah kepala negara. Akan tetapi para mujtahid di saat para khulafa tidak mementingkan lagi dasar permusyawaratan, namun lebih mengartikan ijma' dengan persetujuan faham para ahli ijtihad atau para fuqaha terhadap satu perkara. Kalau menurut Imam Al-Ghazali ini, beliau menyatakan dalam kitab Al-Mustafa bahawa ijma' merupakan suatu kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW atas satu perkara yang berhubung dengan urusan agama. Kalau melalui Imam Al-Subki dalam kitabnya dalam Jami' Al-Jawabi, ia mengungkapkan bahawa ijma' ialah suatu kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap persoalan yang berkaitan dengan hukum syarak. Okey, Wahidah, tahu tak definisi lain bagi ijma' selain daripada ulama'? Contoh daripada buku ke? Tahu tak? Tahu.
Okey. Boleh Okey, baik. bagi? Definisi lain bagi ijma' selain menurut Ali Abdul Razak dalam bukunya Al-Ijma' fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah menyebutkan bahawa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syarak. Yang kedua, kemudian menurut Abdul Karim Zaidah dalam kitabnya Al-Wajih fil Usul Al-Fiqh menyatakan bahawa ijma' adalah kesepakatan dari para mujtahid masa tentang hukum syarak setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya nak tanyalah Afiqah tentang bagi maksud ijma' bagi pendapat ulama lain. Okey, saya dapati maksud ijma' ni menurut Al-Imam Az-Suyuti, beliau berpendapat bahawa ijma' ialah sependapat atau sebulat suara ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada bila-bila masa selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW di atas satu-satu hukum syarak. Dan menurut beliau juga, ijma' ni dibahagikan kepada dua, iaitu ijma' soreh dan ijma' sukuti. Okey, ijma' soreh ni ialah para mujtahid sependapat mengenai sesuatu hukum dalam sesuatu masalah dengan menyatakan pendapat mereka secara terang dan jelas. Manakala ijma' sukuti ni, sebahagian mujtahid yang lain mendiamkan diri, tidak mengingkari dengan jelas dan tidak menyatakan persetujuan dengan terang. Jadi ia juga dikira ijma' iktibari kerana dengan mengambil kira atau beranggapan ulama yang mendiamkan diri tersebut telah bersetuju dan sependapat dalam masalah yang diijtihadkan. Jadi ijma' sukuti yang diterima sebagai hujah mestilah dengan syarat. Yang pertama, tidak ada sebab untuk menakut-nakutkan mujtahid lain dengan dalam mengeluarkan pendapat. Syarat yang kedua, semata-mata diam dan bukannya menolak. Dan syarat yang ketiga, hukum yang diijtihadkan belum ada ketetapan daripada ulama mazhab utama. Jadi, boleh tak saya nak tanya Ipa pendapat pendapat Ipa lah tentang ijma'. Okey, macam yang apa Izzati dah explain, Wahidah, Afiqah sendiri explain kan. Ipa dapat bagi pendapat tentang ulama usul fiqh ni dah sepakat bahawa ijma' ni adalah sah untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Yang ni kita berdasarkan pada surah An-Nisa ayat 115. Yang mana kita dapat faham dari ayat tersebut maksudnya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan ikut jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kami kembali. Maksud dekat sini, ayat tu dah memberi peringatan kepada ataupun ancaman terhadap golongan yang menentang Rasulullah SAW dan ikut jalan orang bukan orang mukmin. Maksud dekat sini, macam mana sekalipun kita tetap kena terima ijma' juga. Itu menurut Muhammad Abdul Zahra, yang mana dia menjelaskan bahawa wajib hukumnya kita mengikut jalan orang mukmin dan termasuk hasil kesepakatan ijma' mereka. Untuk mereka yang berhak membentuk ijma' ni, pembentukan ijma' adalah para mujtahid yang menguasai masalah-masalah fiqh berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, dan mereka faham apa ni metod ataupun kaedah untuk mencari hukum tu. Lepas tu menurut jumhur ulama, yang mana yang ahli bid'ah tak termasuk kategori sebagai mujtahid, mereka ni tak termasuk dalam kelompok ulama mujtahid. Okey Zati, Ipa nak tanya Zati tentang apa faktor yang menyebabkan berlakunya ijma'. Faktor yang berlakunya ijma'. Okey. Tahu ada lebih kurang 4 faktor macam tu. Kalau saya rasa yang pertama ni, kemunculan berlakunya ijma' ni sebab kemunculan isu-isu baru yang tak pernah berlaku sebelumnya, mendorong kepada yang tak berlaku sebelumnya, mendorong kepada pembinaan fiqh berasaskan realiti semasa. Okay, maknanya perkara-perkara yang tak pernah berlaku lah kan. Jadi ijma' tu diciptakan. Okey, yang kedua, faktor perubahan sosial yang sama sekali berbeza dengan zaman dahulu, dan penafsiran terhadap satu kes juga boleh berubah dengan perubahan realiti
realiti semasa. Okay, yang ketiga ialah kerana faktor perubahan masa dan perubahan uruf anggota masyarakatnya. Dan yang terakhir ialah kerana hukum hakam yang diikut pada zaman dan tempat mereka berkemungkinan tidak sesuai atau relevan pada masa sekarang. Okey, saya dah sentuh pasal faktor ijma'. Okey, saya nak tanya Zack, apa rukun ijma' dan kelayakan untuk berijma'? Boleh Zack terangkan? Okey, bagi rukun ijma' ni ada 3. Yang pertama ni harus ada beberapa orang mujtahid apabila terjadinya sesuatu masalah. Kemudian pula. Maafkan saya. Kemudian para mujtahid tu dia mestilah melakukan kesepakatan dalam menentukan hukum. Maknanya kat sini tak boleh lah kalau macam kita 5 orang kan. Macam saya dengan Hafiqah je setuju. Yang 3 orang lagi tak setuju. Maknanya tak boleh lah. Yang kedua ni, kesepakatan tu mestilah dilakukan dia macam apa? Kesepakatan keseluruhan para mujtahid dalam dunia Islam ni. Kalau macam dilakukan dalam sesetengah negara ataupun negeri tertentu je, maka kesepakatan tersebut tidak boleh dikatakan sebagai ijma'. Yang ketiga, kesepakatan ni kita mestilah nyatakan dengan tegas oleh setiap para mujtahid tu yang bahawa mereka ni sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Okey, bagi kelayakan untuk berijma' pula, yang first kali mestilah terdiri daripada para mujtahidin dan berkebolehan untuk berijtihad sebabnya takkanlah kita nak macam nak berijtihad tapi kita tak ada kebolehan, tak ada ilmu. Kan? Gitulah. Yang kedua ni Islam. Islam ni jika yang melakukan ijma' ni terdiri daripada orang kafir dan orang murtad, persepakatan tersebut tidak dinamakan sebagai ijma'. Yang ketiga, pendapat yang diutarakan tu mestilah dipersetujui oleh semua mujtahid dan tidak melawan majoriti. Sekiranya seorang ataupun macam seseorang ataupun seseorang lah daripada kalangan mujtahid ni tu pendapat dia bercanggah, maka persepakatan itu tidak dikira ijma' sebab ada yang bercanggah, ada yang macam tak setuju. Okay, yang lastnya disyaratkan ahli ijma' ni mestilah daripada orang yang hidup dan pada berlakunya waktu ijma'. Kalau takkanlah masa kita nak buat ijma' kita pergi kat kubur tanya orang ni nak ijma', tak ada dah kan sebab orang tu mati dah kan. So mestilah kita terdiri daripada orang yang hidup kan untuk melakukan ijma' ni. Gitulah. So kita kan dah tahu maksud ijma', perbezaan ijma', faktor, rukun dan kelayakan kan. Saya nak tanya Wahidah lah. Kalau bagi Wahidah, apa pendapat Wahidah tentang penggunaan ijma' pada masa kini? Okey. Penggunaan ijma' pada masa kini bagi saya sangat penting kerana perkembangan semasa umat Islam sejagat telah menuntut supaya ijtihad baru dilaksanakan bagi mencari jawapan hukum terhadap persoalan-persoalan moden yang mereka hadapi. Okay, sebenarnya ada banyak isu-isu yang telah diselesaikan oleh para ulama Malaysia terpilih yang dilalui ijtima'. Yang pertama adalah ijtihad dalam isu ibadah, iaitu kaedah beribadat di International Space Station ISS ataupun kita panggil angkasa lepas. Okey, fatwa ini diputuskan sebelum angkasawan pertama Malaysia, Datuk Syekh Muzaffar Shukor. Semua orang tahu kan Datuk Syekh Muzaffar Shukor? Yang berlepas ke ISS kerana sebagai seorang Muslim, beliau wajib menunaikan solat semasa berada di sana. Tetapi kes ini tidak pernah dibincangkan dalam mana-mana kitab fiqh silam kerana ia merupakan permasalahan baru yang berlaku pada era ini. Oleh itu, fatwa Malaysia pada tahun 2006 telah memutuskan
penggunaan tisu yang telah disediakan di ISS ataupun angkasa lepas sebagai alat berstinja adalah harus. Kemudian harus bertayamum dengan apa sahaja yang berasal dari bumi. Sebagai kaedah mengangkat hadas. Solat ditunaikan sebanyak 5 kali untuk tempoh 24 jam seperti hari di bumi. Dan boleh ditunaikan secara jamak dan khusur dan tidak perlu diqada. Dan waktu solat dan puasa di ISS mengikut waktu tempat pelepasan dan juga penentuan arah kiblat hendaklah dengan cara menghadap Kaabah. Pandangan hukum ini menjadi penanda aras baru bagi hukum solat di angkasa lepas, khususnya untuk angkasawan Muslim. Okay, kemudian isu yang kedua adalah ijtihad dalam isu zakat, iaitu zakat gaji. Zakat pendapatan ataupun zakat gaji tidak pernah disebut dalam mana-mana sumber nas ataupun kitab-kitab fiqh dahulu. Ia tidak termasuk dalam sumber kekayaan yang diwajibkan zakat. Okay, bagaimanapun, dengan perkembangan semasa di mana ramai umat Islam yang melalui pekerjaannya yang mendapat gaji bulanan, ia menjadi isu yang diperdebatkan sama ada sesuai dijadikan sumber zakat ataupun tidak. Kemudian idea zakat gaji ini dilontarkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah. Pada awalnya, cadangan mewajibkan zakat pendapatan ditolak oleh ramai fuqaha kerana tiada sandaran jelas dalam nas. Namun demikian, idea beliau ini semakin lama semakin diterima kerana ia membawa kemaslahatan kepada pihak asnaf. Okey, jadi aspek kewajipan mengeluarkan zakat setiap kali mendapat gaji, kadarnya pula ditetapkan kepada 25%. Ini adalah satu ijtihad baru yang tiada dalam mana-mana kitab fiqh yang sebelum ini dan kemudian telah diterima pakai oleh kebanyakan negeri di Malaysia. Jadi kat sini saya boleh simpulkan bahawa terdapat pelbagai permasalahan baru yang muncul pada zaman sekarang telah pun diberi penyelesaian hukumnya oleh para ijma' Malaysia dan kita amat memerlukan kepada ijtihad para ijma' ini. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Zaid ada apa-apa nak beritahu lagi? Zaid? Ya, Nak share apa-apa lagi tak? tak dengar. Nak share apa-apa lagi ke? Ada nak share ke? Orang lain tak ada dah ke? Saya dah tak ada dah. Tak ada Dah dah. tak ada. Panjang kita punya explanation hari ni. Okey, apa yang Ya, saya betul. dapat simpulkan daripada perbincangan kita ni, kalau banyak perbezaan pendapat kan. Macam ada setengah mazhab ni dia kata sunnah ni tak payah digunakan lah sebab Quran kan dah ada macam sumber utama dah tu. So buat apa macam kita perlukan sunnah laginya. Jadi lepas pada Hafiqah, Zati, Ipah dengan Waidah ni tengok daripada poin-poin tu jelaslah macam Quran dengan sunnah ni saling berhubung kait. Maknanya sini saling memerlukan. So memang tidak boleh dipisahkan dah and memang akan digunakan untuk sepanjang zaman. Lepas tu tu je kot bagi Zaid ke orang lain ada nak tambah ada apa? Saya tak ada nak tambah. Tak ada. Ke Hafiqah ada nak tambah apa-apa? Tak ada kot. Dah tidur. Tak ada. Okay, tak ada dah Oh. Okey, sekian saja daripada perbincangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.